Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, ini seperti mana yang saya sebut sebelum ni, kita akan bahaskan ayat yang ke-29 daripada surah Al-Imran, muka surat 53, ayat bawah sekali. So, kita akan ambil sebahagian kita akan ambil sampai sini saja Ya'lamullah, tapi saya akan baca dari awal sampai habis. Tuan-tuan puan-puan semak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Baik, tengok Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah ya. In jika ni haraf apa ni tuan-tuan? In. Ini kan haraf jazam, ni geng motor ni, dia boleh menjazamkan dua sekali fi'il mudhari' Okey, in tukhfu, jika kamu sembunyikan ma fi sudurikum, apa yang di dalam dada-dada kamu, jika kamu sembunyikan katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada tengok dalam konteks saya ni, dia rujuk kepada orang-orang kafir lah tuan-tuan dia rujuk kepada orang kafir. Katakan oleh engkau wahai Muhammad jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kamu, au tubduhu, atau kamu memperlihatkannya, huninya atau kamu memperlihatkannya, ya'lamhullah, dia mengetahui akan ia oleh Allah. Maknanya Allah dia mengetahuinya. Ataupun kalau tuan-tuan nak tengok secara harfiah, dia mengetahuinya iaitu Allah. Maksudnya gitu. Lagi sekali tuan-tuan tengok Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, wahai sekalian orang kafir, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kamu atau kamu perlihatkannya, ya'lamullah, Allah dia mengetahuinya. Kalau secara harfiah, dia mengetahui akannya oleh Allah tu maksud dia. Faham tuan Okey, Qul, katakan oleh engkau. Ni isim ke fa'il ke haraf? Katakan oleh engkau. Ni maknanya tuan-tuan tahulah, Qul ni katakan oleh engkau, dia apa? Dia tentulah fa'il. Betul ke tidak? Fa'il apa tuan-tuan? Qul. Sebentar Qul, katakanlah olehmu, katakan oleh engkau, katakanlah olehmu ataupun katakanlah oleh engkau. Ni isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ni ialah kalimat fa'il. Fa'il apa tuan-tuan? Ini ialah fa'il amar, katakan oleh engkau. Ini ialah fa'il amar. Betul ke tidak? So kalau fa'il amar, pelajaran kita peringkat yang pertama, tuan-tuan cuma tahu ini fa'il Okey, masuk pada pelajaran kita yang berikutnya, saya tanya, kalau fa'il apa? Fa'il amar lah. So apa ganti nama diri dekat dalam ni? Mu ataupun engkau. Dalam konteks saya ini rujuk pada siapa? Kalau tengok pada terjemahan, dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan oleh engkau, katakan olehmu wahai Muhammad. Okey, habis Qul habis tuan-tuan Ini fa'il amar kan? Kalau fa'il amar dia mabni ke mu'rab kalau pelajaran peringkat ketiga. Kalau fa'il amar dalam pelajaran kita peringkat ketiga, dia mabni. Fa'il madi dan fa'il amar mabni. Yang mu'rab hanya fa'il mudhari' saja. Betul tuan-tuan Baik, kita pergi pada kalimat berikutnya. In tukhfu. In tukhfu. In makna apa tuan-tuan? In maknanya jika. Betul ke tidak? In maknanya jika. Baik, ini dia masuk geng tuan-tuan. Ini haraf kan? Ini ialah merupakan kalimat haraf. Ini haraf apa tuan-tuan? Jika. Kalau masa peringkat yang kedua dulu, ini ni kita kenali dia sebagai apa tahu? Sebagai haraf syarat. Betul ke tidak? Kalau haraf syarat, dia mesti nak kepada jawab tahu. Jadi kita cari. Cuba kita cari tuan-tuan Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kamu atau kamu nyatakan, nescaya ya'lamullah. Kat sini tuan-tuan jawab dia. Nescaya Allah tahu akan dia. Ya'lam, dia mengetahuinya iaitu Allah. Maknanya Allah dia mengetahuinya. Nya ni rujuk pada apa? Apa yang ada dalam dada-dada kamu itulah, apa yang itulah. Dekat sini jawab dia tuan-tuan. Ni jawab dia. Jika kamu nyatakan atau kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu, nescaya apa? Nescaya Allah tahu. Jadi kat sini jawab dia. Itu kalau kita nak tahu dia punya syarat dan jawab. Okay, balik dekat in balik tuan-tuan So in ini dia merupakan haraf, dia merupakan haraf syarat. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa haraf syarat, dia mesti nak kepada jawab. So mana jawab dia? Tadi itulah. Tuan-tuan buka Quran tuan-tuan masing-masing ya'lamullah tu Okey, habis Okey, tukhfu. Ni seronok kita bincangkan Tukhfu makna apa? Kamu menyembunyikan. Ada telah tak? Tak ada kan? Okey, kamu menyembunyikan. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Tentulah kalimat fa'il. Betul ke tidak tuan-tuan? Inilah kalimat fa'il. Fa'il apa? Kamu sembunyikan, tak ada telah.
Ini ialah fi'il mudhari'. Ini ialah fi'il mudhari'. Okey, kalau fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Cuba jawab saya. Fi'il madhi dan fi'il amar dia mabni. Kalau fi'il mudhari' tentulah dia mu'rab. Betul ke tidak tuan-tuan? Okey, kalau dia mu'rab baru seronok kita bahas. Okey, fi'il mudhari' tukhfu ini dia ni diganggu ataupun tidak? Kalau dia tidak diganggu, dia maintain dalam keadaan marfu'. Tapi kalau dia diganggu, kita tengok. Kalau diganggu oleh geng kereta, dia jadilah menantu pakcik yang geng kereta tu. Maksudnya apa? Kalau dia diganggu oleh haraf nasab, geng kereta, maka dia jadilah mansub, baris atas. Kalau dia diganggu oleh haraf jazam, maka dia jadilah majzum, baris mati. Jadi in ni tuan-tuan, ini geng kereta ke geng motor tuan-tuan? Cuba ingat balik. In ini geng kereta ke geng motor? Cuba kita tengok balik tuan-tuan punya diagram. Ini kalau haraf nasab tak ada in an ada di pangkal tu. Kalau in dia ialah haraf jazam. Ni. Tengok ni. In dia termasuk dalam kelompok haraf, dia termasuk dalam kelompok haraf jazam. Jadi maknanya haraf jazam ni dia jadi matilah, dia jadi majzum lah. So tukhfu tu sebenarnya dia telah pun dijazamkan, ya. Okey, balik semula. Tukhfu ini telah pun dia telah pun dijazamkan ataupun dia telah pun dibaris matikan, ya. Nanti saya ambil. Ni tukhfu. Dia telah pun dijazamkan. Okey, sekarang ni siapa yang menjazamkan dia? Abang In yang jazamkan dia. Betul ke tidak? Okey, sekarang ni kita bahas tentang tukhfu ini dia telah dijazamkan. Allah pakai teknik nombor berapa? Kalau teknik nombor 1, letak baris mati dekat waw ni. Kalau teknik nombor 2, ujungnya ada haraf ilah, buang saja haraf ilah ni. So tukhfu ni dia tak ada haraf ilah tuan-tuan ni. Ataupun kalau dia termasuk dalam kelompok, kalau dia termasuk dalam kelompok kalau dia termasuk dalam kelompok fi'il yang 5, iaitu huma, antuma, hum, antum dan anti, maka cara nak menjazamkan dia ialah buang cek nun. Cuba tengok kamu tuan-tuan, kamu, antum. Antum ni masuk tak geng fi'il 5 tuan-tuan? Cuba kita kira balik daripada awal. Huma, dia berdua. Antuma, kamu berdua. Hum, mereka. Antum, kamu. Ni masuk tuan-tuan. Kamu masuk kan? Yang ketiga anti. So ini termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Betul ke tidak? Jadi cara untuk menjazamkan fi'il mudhari' yang 5, cuba kita tengok balik dekat dalam tuan-tuan punya diagram ya. Sebentar, saya bawa semula. Okey, kita pergi dekat jazam. Nanti saya kecilkan balik tuan-tuan. Jazam. Kalau dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5, je tengok. Buang cek nun. Betul ke tidak? Ni kolom jazam kalau kotak nombor 3. So dengan buang cek nun di hujungnya jika fi'il mudhari' itu dari kelompok fi'il yang 5. So tuan-tuan, kamu dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5 iaitu antum. Betul ke tidak tuan-tuan? Tengok balik tukhfu ni. Tengok. So tukhfu ni dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. So cara Allah Ta'ala nak tunjuk yang kalimat ini telah pun dijazamkan, ya, dengan cara buang cek nun. So sebenarnya bunyi dia tukhfuna, asal dia tukhfuna. Okey, kalau ditanya mana pergi nun dia hilang, nun dia telah dihilangkan. Kenapa? Siapa yang menghilangkan dia? Cik, ni abang In ni telah menghilangkan ni. Kenapa macam tu? Ini ialah haraf jazam. Haraf jazam, dia boleh menjazamkan 2 sekali fi'il mudhari'. Ini dia dah jazamkan 1. Okey tuan-tuan cara dia buang cek nun kenapa dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Seronok kan? Tuan-tuan baru tahu. Okey. Ma maknanya apa? Ma maknanya apa yang. Ini ialah kalimat isim. Yang ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim mausul. Isim mausul ataupun isim mewakili. Dia mewakili apa? Dia mewakili apa yang ada dekat dalam dada-dada kamu tu. Maksudnya apa? Apa yang kamu sembunyikan dalam hati, itulah dia apa yang ni. Jika kamu sembunyikan apa yang di dalam hati kamu, dalam dada kamu, atau kamu nyatakan. So apa yang ni ialah apa yang ada dekat dalam dada-dada kamu tu, yang kamu sembunyikan rahsia ke apa ke, semua ada. Itu maksud ma ni. So ma ni kalau dalam pelajaran peringkat ketiga dia mabni ke mu'rab? Jawapannya tentulah dia mabni. Sebab apa? Sebab dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, fi ni haraf jar Okey, sudurikum. Suduri ni isim yang dibaris bawahkan oleh haraf jar fi ni. Sudurikum ni dia ialah dua isim berpasangan, dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih Okey, suduri tuan-tuan Suduri maknanya dada-dada. Ini ialah kalimat isim, ini ialah isim biasa. Jadi kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mu'rab. So cuba tengok dia suduru ke sudura ke suduri? Suduri ustaz. Kalau suduri dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat majrur. Ya. Okey, mana tanda majrur dia? Ni baris kasrah ni tanda majrur dia. Okey, apa penyebab dia dapat pangkat majrur? Jawapannya sebab sebelumnya ada haraf jar ustaz. Inilah penyebab dia dapat pangkat majrur.
Faham ke tidak? Okey, dalam masa yang sama, suduri ni selain daripada dia jadi isim majrur disebabkan oleh fi, dia ni juga merupakan mudhaf. Mudhaf kepada kum. So kum ini merupakan mudhafun ilaih lah. Okey. Kum maknanya kamu, ini ialah kalimat isim, dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya isim ganti nama diri. Ya, dia jadi ganti nama diri pada siapa? Orang yang hidup kat zaman Rasulullah itulah yang Allah Taala, yang Rasulullah nak sebut, apa yang kamu sembunyikan semua Allah tahu. Betul tuan-tuan So ini mereka itulah ya. Okey tuan-tuan kum ni kalau pelajaran peringkat ketiga dia ialah isim yang mabni. Kenapa? Sebab dia adalah isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey tuan-tuan, ni au. Au ni maknanya atau. Ini yang saya kata tadi, dia merupakan haraf ataf. Jadi haraf ataf yang selalu kita jumpa wa kan. Wa ni kerja dia menyamakan baris kalimat sebelum dan selepas yang sama kategori. Jadi tubdu ini tuan-tuan, dia sebenarnya sama kategori dengan tukhfu tu. Tuan-tuan ingat tak? Tadi kita jumpa tukhfu kan. Tukhfu ni kamu sembunyikan. Katakan oleh engkau Muhammad, tukul tu, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu atau kamu perlihatkan, sembunyikan atau perlihatkan, betul tak? So tubdu ni dia sama kategori dengan tukhfu itu. Tukhfu tu kamu sembunyikan atau ini semua yang kamu buat lah. Sama ada kamu sembunyikan atau kamu nyatakan, nampak tak? So yang ni kamu nyatakan lah, tubdu kamu memperlihatkan. Jadi kalimat au ni dia telah menyamakan baris tubdu ni dengan fi'il yang sebelum ini, iaitu tukhfu. Jadi kalau tukhfu tu, dia bukan, saya tak pernah kata dia menyamakan baris isim tau. Saya kata dia menyamakan baris kalimat sebelum dan selepas yang sama kategori. Kalau tuan-tuan masih ingat, buka balik kita punya video, saya tak pernah kata dia menyamakan isim semata-mata. Saya kata dia menyamakan kalimat. Jadi dia boleh menyamakan kalimat isim, dia boleh menyamakan kalimat fi'il. So dalam konteks ini dia menyamakan kalimat fi'il. So tuan-tuan, kalimat fi'il yang telah disamakan dengan tubdu ni ialah tukhfu. Jadi tukhfu tu kamu sembunyikan, tubdu kamu perlihatkan. So tuan-tuan, ini ialah kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu. So kamu rujuk pada siapa? Kamu ni rujuk kepada orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah itulah yang Rasulullah memberi amaran kepada mereka. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan maksudnya. Okey tuan-tuan ya. So kalimat ni fi'il mudhari'. Dia ni fi'il mudhari' yang berada dalam keadaan asal atau dia fi'il mudhari' yang telah diubah, yang telah diganggu. Jawapannya Ustaz, ini ialah fi'il mudhari' yang telah diganggu. Okey, siapa yang ganggu dia? Yang ganggu dia in. Tuan-tuan ingat tak? In. Dia telah diganggu, maafkan saya. Dia telah diganggu. Dia telah disamakan dengan baris tukhfu itu. Dia telah disamakan dengan baris tukhfu itu. So tukhfu itu telah disamakan dengan tubdu ni. Siapa yang menyamakan dia? Au ini yang menyamakan dia. Yang ni bukan in punya kerja tuan-tuan. Yang ni bukan in punya kerja menyamakan baris tukhfu tu dengan tubdu ni tau. Yang in tu dia kejap lagi kita jumpa. Ya'lam ni. Sebab ni jawab dia kan. Dia menyamakan, dia menjazamkan syarat dan jawab kan. Yang ini bukan jawab tau. Yang jawab ya'lam. Ingat tak? Jika kamu sembunyikan atau kamu nyatakan apa yang ada dalam dada kamu, nescaya Allah mengetahui. Ni ya'lam ni kejap lagi. Dia mati dekat sini. Yang ni baru in punya kerja. Tapi yang ni bukan in punya kerja. Yang ni au punya kerja. Au ni dia ialah haraf ataf, kerja dia menyamakan baris kalimat sebelum dan selepas yang sama kategori. So tubdu ni telah disamakan dengan tukhfu. Yang ni ada kamu, dia ni termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5. Kamu, betul tak? Dia huma, antuma, hum, antum dan anti. Ni antum, nampak? Kamu kan? Kamu. So kalau fi'il mudhari' yang 5, cara untuk menjazamkan dia ialah dengan buang cik nun. So kat sini nun dihilang. Asal perkataan ni tubduna. Untuk kamu mesti tubduna. Nampak? Jadi kalau kita kata mana na dihilang, jawapannya na ni telah dihilangkan oleh si au ni. Au ni buat apa? Au ni telah menyamakan baris dia dengan tukhfu yang ada kat sebelum ni. Macam tu. Okey, ada tak maf'ulun bih? Ada ni. Hu ni kan dia dhamir, ganti nama diri yang melekat dengan fi'il. So secara automatik dia jadi maf'ulun bih. Cuma hu ni dia rujuk pada apa? Dia rujuk kepada ma tu. Apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Apa yang kamu sembunyikannya. So nya ni rujuk kepada apa yang tu lah. Ma tu. Tuan-tuan buka tuan-tuan punya Quran sendiri tuan-tuan kalau saya kecilkan tuan-tuan boleh nampak balik. So tubdu ni telah disamakan dengan tukhfu yang ada dekat pangkal ni.
Tuan-tuan cek balik satu-satu Okey, ya'lamhullah ya'lamhullah ya'lam maknanya dia mengetahui. Yang ni lah tuan-tuan baru kita sebut ya'lam ini dia mengetahui. Yang ini jawab kepada kalimat yang pertama tadi. Kalimat yang pertama itu ialah tukhfu dengan tubdu kan. Jika kamu sembunyikan ataupun kamu nyatakan, nescaya Allah tahu. Jika kamu sembunyikan atau nyatakan apa yang ada dalam dada kamu, nescaya Allah tahu. Yang ini ya'lam ni tuan-tuan. Ni tengok elok-elok Ini ialah kalimat fa'il, yang ni ialah fa'il mudhari'. Betul tak? Dia mengetahui. Mana dia telah kan? So fa'il mudhari'. Betul ke tidak? So kalau fa'il mudhari' dia mabni ke mu'rab, jawapannya dia mu'rab. Fa'il mudhari' saja yang mu'rab kan? Okey, kalau mu'rab dia ni telah diganggu ataupun belum diganggu tuan-tuan. Yang ni sebenarnya dia telah diganggu. Saya tak nampak pun sebelum ni Ustaz. Dia diganggu pada awal-awal tadi. In. Ingat tak in? Abang in. Ingat tak abang in ni, dia ialah haraf jazam. Tapi dia bos. Dia boleh kahwin dua, ingat tak? Dia boleh kahwin dua. Dia boleh menjazamkan yang jadi syarat. Sebab tu tukhfu ni, dia hilang cik nun dia. Dia telah dijazamkan oleh ini. Ingat tak? Kalau bos boleh kahwin dua, dia boleh menjazamkan dua sekali fi'il mudhari'. Yang ini pun dijazamkan yang menjadi syarat jika kamu sembunyikan, nescaya Allah tahu. Yang ni dia punya jawab dia. Juga dijazamkan oleh abang in tu. Okey, ya'lam ni telah diganggu, dia telah dijazamkan oleh abang in. Okey. Sekarang ni teknik Allah nak tunjuk yang kalimat ini telah dijazamkan ada 3 jenis. Jenis yang pertama pakai baris mati sukun. Jenis yang kedua buang haraf elah. Jenis yang ketiga ialah dengan buang cek nun. So ya'lam ni tuan-tuan Allah pakai teknik nombor berapa? Ya'lam. Ni ya kan? Ni bukan tak termasuk fi'il mudhari' yang 5 ni. Caranya ialah dengan Allah guna teknik yang pertama. Nampak ni? Letak sukun dekat ujung ya'lam. Okey, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada Ustaz. Ya, ini ganti nama diri melekat selepas kalimat fa'il automatik jadi maf'ulun bih. So ini ialah maf'ulun bih dia. Maf'ulun bih dia rujuk kepada apa? Apa yang juga. Dia rujuk kepada apa yang Baik, ya'lamullah. Ya'lam dia mengetahui. Siapa yang mengetahui tuan-tuan? Siapa yang mengetahui tuan-tuan? Inilah dia. Faham ke tidak? Allah yang mengetahui. Okey tuan-tuan, dengar sini. Soalan saya. Ini soalan kuis tolong jawab. Inilah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalimah yang mulia ni dia ialah isim biasa dalam ilmu nahu. So dia sedang berpangkat apa? Sedang berpangkat marfu'. Betul kan? Allahu kan dia sedang berpangkat marfu'. Okey, tanda marfu' di mana? Tanda marfu' di dhammah. Okey, soalan saya. Apa penyebab kalimah yang mulia ni dapat pangkat marfu' dalam konteks ayat ni? Dia mengetahuinya iaitu Allah. So Allah ni kenapa dia dapat pangkat marfu' dalam konteks ni? So tuan-tuan tolong jawab dan hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.